Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali kita bersama pelajar-pelajar tingkatan 2 untuk bab 9, penyelesaian masalah yang melibatkan laju. Okey. Kita teruskan kepada soalan ini. Okey, objektif kita pada hari ini ialah untuk menyelesaikan okey, masalah melibatkan okey, laju. Okey, jadi kita terus kepada soalan. Okey, soalan-soalan yang diberikan. Rajiv mengambil masa 1,5 jam untuk 1,5 jam untuk bergerak dari rumahnya ke kampung halaman yang terletak 72 km dari rumahnya. Dalam perjalanan pulang, dia mengambil masa 45 minit untuk tiba di rumahnya. Hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi seluruh perjalanannya. Okey. Okey, kita baca semula. Raziv mengambil masa, kali ni kita baca sambil kita buat ni. Raziv mengambil masa 1,5 jam. Okey, untuk bergerak dari rumahnya dari rumah ke mana? Ke kampung. Okey. Yang terletak 72 km. Okey, dalam perjalanan pulang dia mengambil masa, bila dia pulang dia ambil masa 45 minit. Okey, minit. Okey, jarak dia masih samalah. Tak kalah jarak dia boleh bertukar pula kan. Bila jarak daripada kampung ke rumahnya takkanlah boleh bertukar, tetaplah sama 72 km. Okey, sekarang dia tanya laju purata. So, kita pun buatlah laju purata. Okey. Laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, sekarang jumlah jarak. Sekejap. Okey, jumlah jarak. Jumlah jarak kan jarak dia tadi 72 km. Tambah 72 km lah. 2 kali jarak yang sama. Okey, sekarang jumlah masa pula. Masa ni dia nak tadi kilometer per jam. Jadi masa yang pertama dia adalah 1,5 jam. 1,5 jam lah kan. 1,5 jam tambahkan 45 minit tu. Kita nak tukar kepada jam. Jadi dia mesti bahagi 60. Okey, 45 minit bahagi 60. Kenapa bahagi 60? Sebab 1 jam 60 minit. Gitu. Jadi dia adalah 0.75 jam. Okey. Jadi ini tambah dengan 0.75 jam. Okey. Jadi kita kira lah. Kita kira. Mentah. Okey. 72 tambah 72. 144 kilometer. Okey, jam tu 1.5 tambah 75. 0.75. Jadi 2.25 jam. Okey, jadi kita pemudahkan. 144 bahagi 2.25 adalah 64. Jadi sama dengan 64 kilometer jam. Kilometer per jam negatif 1. Okey. Kilometer per jam tu kalau bawa ke atas dia jadi jam negatif 1. Alhamdulillah. Okey. So, itu adalah jawapan dia untuk yang pertama. Okey, kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita tukar lagi warna supaya tidak keliru. Okey.
Sebuah kereta bergerak pada kelajuan 75 km per jam dan mengambil masa 2.45 jam untuk bergerak dari P ke Q. Hitung jarak dalam kilometer PQ. Okay. Dah baca sekali lagi. Sebuah kereta bergerak pada kelajuan 75. Okay, tulis 75 km per jam dan mengambil masa 2.45 jam untuk bergerak dari P ke Q. Hitung jarak dalam kilometer P dan Q. Dia nak kita cari jarak. Dia ada dekat sini apa? Apa yang ada dekat sini? Ini adalah laju. Ini adalah masa. Okay, ini adalah laju, ini adalah masa. Dia nak jarak. So, what you need to do, sayang? Remember, ini laju sama dengan jarak bagi masa. Okay, jadi dia nak jarak. Kalau dia nak jarak, maka jarak ialah laju darab masa. Okey, sekarang kita ada laju dah 75 km jam. Darab dengan masa 2.45. Okey, 4/5 itu tukar perpuluhan 0.8. Jadi ini adalah 2.8 jam. Okey, 2.8 jam. Sekejap. 4/5. Was-was pula. 4/5. Betul? 0.8. Jadi tambah 2, 2.8 jam. Okey, darab dengan 2.8 jam. Okey, jam atas dengan jam bawah dah potong. Tinggal 75 darab 2.8 ialah 210 km. Okey, jadi jawapan dia adalah 210 km. Gunakan saja formula yang ada, alright? Okey. So, seterusnya untuk C. Sebuah kereta api meninggalkan stesen H pada 11.45 dan menuju stesen L dengan laju purata 120 km per jam. Jarak di antara stesen H dan stesen L adalah 400 km. Hitung masa dalam sistem 24 jam apabila kereta api itu tiba di stesen L. Okey. Jadi, yang tu pertama kali kita baca saja. Okey, kali kedua kita baca dan kita buat alat bantu kita lah. Okey, sebuah kereta api meninggalkan stesen H dan menuju ke stesen L, tulis. Okey, pada pukul 11.45 dengan laju purata. Okey, laju purata 120 km per jam. Okey. Jarak di antara stesen H dan L adalah 400 km. Okey, hitung masa dalam sistem 24 jam apabila kereta api itu tiba di L. Jadi dia nak tahu tiba bila. Tiba bila. Itu soalan dia. Alright. So soalan ini sayang, kita kena faham lah. So dia kata laju purata. Laju purata ialah jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey. Jadi kalau kita apa yang ada, kita masukkan dululah yang ada. Okey, laju purata dia dah bagi dah 120. Tak nampak warna biru ni ya. Sekejap. Sekejap. Dia dah bagi 120 km per jam. Okey, jumlah jarak dia dah bagi 400 km. Jadi dia nak cari masa. Okey, jadi kalau masa tadi. Jadi masa sama dengan jarak. Ataupun kita pakai inilah. Segitiga ni. Cikgu takut cikgu menirukan anak-anak lah. Okey, tak apa. Cikgu padam semula ya.
Cikgu padam semula. Cikgu beritahu. Ulang balik Okey. Ingat laju, jarak bagi masa. Jadi kita sekarang kita dah ada jumlah jarak, kita dah ada laju. Jadi kita nak cari masa. So jumlah masa sama dengan jumlah jarak. Okey, bahagi laju purata. Itu anak-anak kena tahulah. Walaupun boleh pindah-pindah dekat situ, but I need to explain. Okey. Baik. Jadi jumlah jarak ialah jumlah jarak berapa tadi? Jumlah jarak 400 kilometer. Okey. Laju purata ni dah bagi 120 kilometer per jam. Okey. Ini potong jadi masa. Okey. 400 bahagi 120. Dia bagi pecahan, kita tukar. Okey. 10/3 jam. 10/3 jam. Yang itu cikgu tukar kepada pecahan Jadi 10 terpaksa jugalah kita tukar kepada ni kan. Okey, kita tukar. Iaitu 3.33 jam. Ataupun kita tukar kepada minit. Okey. Ini jam. Lepas tu kita nak tukar kepada dia punya minit. 1 jam 60 minit. Betul? Ini jam 60 minit. Jadi 10/3 darab 60. Yang ini darab dengan 60 minit. Kita nak tahu berapa minit dia. Dia adalah 200 minit. Kalau 200 minit tu bersamaan dengan 3 jam 20 minit. Okey. Jadi masa ketibaan adalah 11.45 tambah 3 jam 20 minit. Tambah 5 sifar. Dia dah 60, 3, 4, 5. 15 sifar 5. Okey, masa ketibaan dia di stesen tersebut adalah pada 15:05 jam. Okey. Baik, dah selesai untuk soalan C. Okey, kita pergi kepada soalan D. Lai Hok memandu sejauh 90 km per jam dari bandar P ke bandar Q. P ke Q. Okey, 90 km per jam. Okey, perjalanan itu mengambil masa berapa jam tu? Okey, cikgu padam sikit. 2 jam 2 jam. Okey, tulis balik. Okey, 2 jam. 2 jam. 30 minit. Dia mengambil 30 minit lebih lama untuk pulang daripada Q. 30 minit lebih lama. Maksudnya 3 jam. Daripada Q ke P. Hitung laju dalam kilometer per jam bagi perjalanan pulangnya. Okay, kita ulang balik. Lai Ho memandu dengan laju 90 km per jam dari bandar P ke bandar Q. Bandar P ke bandar Q. Okey, 90 km per jam. Selama 2 jam 30 minit. Okey. Okey. 90 km per jam. Baik, itu lepas tu
dia balik 3 jam. Okey, masa yang balik tu pula 3 jam. Jadi, dia tanya, perjalanan, dia mengambil masa, hitung laju dalam kilometer per jam bagi perjalanan pulangnya. Okey. Kita ambil yang perjalanan pergi dulu. Apa yang ada? Okey, kita ada laju 90 km per jam. Okey, lepas tu kita ada masa. Okey, jadi kita tak tahu jarak dia. 2 jam 30 minit. Okey, so kita nak cari jarak. Okey, so jarak ialah laju darab masa. Laju 90 km per jam. Jarak 2.5 jam. Okey, so kita masuk 90 darab 2.5 ialah 225 km. Okey, itu adalah dia punya ni lah. Apa maksudnya jarak lah. Jadi jarak pergi dan balik mestilah sama kan? 225 km. Okey, jadi untuk mencari laju, dia nak cari laju kan? Laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, so jarak dia 225 km bagi dengan 3 jam. Okey, jadi 225 bagi dengan 3 jam. Jadi 75 km per jam. Itu adalah jawapannya. Okey, so itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Minta maaf di atas gangguan tadi. So, jumpa lagi. Bye.